Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So, hari ini saya akan tunjukkan cara-cara macam mana nak menguli dough roti canai. Okey, jadi dalam pembuatan roti canai ni kita perlukan bahan. Okey, so proses dia nanti kita akan panggil mixing. Okey, kita campurkan barang, kita panggil mixing. Okey, jadi apa yang kita perlukan adalah 100 gram margarin yang kita dah meltkan ataupun kita cairkan, tapi biarkan dia sejuk dulu. Okey, suam-suam tu pun okey. Jangan kita terus pakai. Kemudian yang ini 80 gram susu pekat, 1 biji telur, garam 15 gram, air 520 ml mililiter, dan juga tepung gandum 1 kilo. Okey, tak kisah apa jenis, tapi tengok pastikan 1 kilo sebab ada tepung yang 800 gram. Okey, jangan nanti lembik pula. Okey, so pertama sekali yang perlu kita buat adalah dalam mixing bowl, tak kisah apa bowl pun, jangan terlalu kecil nanti tak muat pula nak muli. Apa yang perlu adalah masukkan semua bahan yang basah, okay, termasuk garam, sebab kita nak hancurkan garam. Kemudian lepas tu baru kita masukkan tepung gandum. Okay, so kita masukkan air dulu. Okay, so dah masuk air, kita masukkan garam. So, hancurkan dulu garam. Okey, pastikan tangan kita bersih dah ya. Kuku kita pendek. Sebab kita nak menguli menggunakan tangan. Okey, kita hancurkan dulu garam ni. Sambil baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu. Okey, so garam pun dah dissolve dalam air. Okay, so kita masukkan yang lain, susu. Masukkan susu dalam ni. Okay. Kemudian kita masukkan margarin. Dan kita masukkan telur. Telur kalau kita nak pecahkan, gunakan je bekas yang tadi tu. Jangan pula terus pecahkan. Dalam ni takut telurnya busuk, habislah kita punya bahan tadi. Okay, so kita ada sebutir telur. Kita hancurkan. Okay. Ada yang nak tambah gula pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak tambah gula, kita boleh tambah gula lebih kurang dalam 2 sudu besar. Okay. Tapi sebab macam ni susu kita dah manis, dan saya tak nak roti canai tu nanti terlalu crispy. Sebab gula akan menyebabkan caramelization. Okay, maksudnya caramelize tu dia cepat hangus. Jadi saya tak nak yang tu. Okay, so kita akan masukkan tepung. Okay, tepung gandum. Cara nak buka tepung gandum ni, jangan terus gunting, nanti berterabur semua tepungnya. Okay, so dia kalau dia tak turun, susah sikit, gunting ujung. Okay, so nampak dia dah ada cara. So tepung kita dah turun. So barulah kita gunting. Kisahlah nak gunting ke, nak potong pakai pisau ke, nak kokak ke, nak gigit ke kan pun boleh. Okey, kemudian bila kita nak tuang tepung ni, picit sikit sini, tinggalkan sedikit. Okey, tips ya. Bila kita mengadun, kita buat nak uli tepung untuk buat roti ataupun apa saja, jangan tuang semua. Nanti bila air ni
kita terkurang ke, terlebih ke, ataupun tepung ni kadang bila kita timbang dia tak sharp 1 kilo, dia terkurang ke ataupun dia terlebih berapa gram, okay, dia akan menyebabkan kita punya dough ni terkeras ke kan. Jadinya kita tinggalkan sikit. Jadi nanti dough kita just nice, kita akan tambah sikit-sikit. Okay, so kita tuang sambil kita picit, tinggalkan sedikit. Okay, so kita tinggalkan sikit lah, jangan tuang semua. Okay, so kita letak kat tepi. So kita dah ada kita punya tepung dan kita gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, so kita gaul, ramas. Gaul, ramas. Okay. Okay, nampak? Yang ni dah dia basah. So sebahagian ni, sebahagian besar dia dah tergaul mesra dengan air. Barulah kita masukkan lagi separuh daripada yang kita tinggalkan tadi. Tinggalkan sikit lagi. Okay, so ada balance lagi yang tadi ni. Okay, kita boleh campur semua. Okay, so kita dah campur semua. Sambil kita gosok kat tangan kita ni, untuk kita nak bersihkan kat tangan ni. Okay, so ambil lagi tepung, kita bersihkan. Gunyuh macam ni. Okay, ini nyata dah. Kita kalau kita nak makan sendiri ke, kalau orang nak buat berniaga ke kan, kita tahu tangan kita bersih. Lagi kalau kita nak buat untuk makan keluarga, so kita tahulah bersihnya yang kita buat. Okay, so boleh guna dua tangan. Okay, so sementara ada tepung ni sikit-sikit ni, ambil ni dan gosok tepi dia. Kalau kita nak buat roti yang kita nak bakar pakai oven pun sama. Okay, kalau nak buat roti nan pun sama juga, macam ni juga. Okay, cuma roti nan dia bahan dia hampir sama dengan roti canai ni. Okay, tapi dia ada yeast. InsyaAllah yang ni okey. Ya. So kita bersihkan tepi ni. Satu nanti kita punya mixing bowl bersih, lepas tu nak basuh pun nanti senang. Kemudian kita gunakan total. Okey, so teknik yang kita gunakan adalah satu dah mixing tadi. Okey. Kemudian bagi student-student saya yang belajar dengan saya, kita panggil kneading. Kneading maksudnya menguli. Okey. Ini adalah menguli. Okey, teknik dia adalah kita kaup, tekan. Kaup, tekan. Kaup, tekan. Okay, so this one is called as kneading. Okay, kemudian kita gunakan pancing. Okay, sekali lagi. Okay, sampai pada tahap macam ini. Okay, untuk tepung, kita tak payah berusaha sangat-sangat untuk nak menguli sampai berpeluh-peluh masuk dalam tepung kita ni. Okay, dalam dough kita ni. Tak payah kita susah-susah. Sebab dalam tepung, dia ada kita panggil gluten. So, dia akan activate sendiri bila ada campuran air. So, dia akan bind. Cara dia adalah, kita kena tutup kita punya dough ni dengan kain lembap. Sebab kita tak nak dia drying. Kita tinggalkan lebih kurang dalam 7 ke 10 minit. Okay, sesingkatnya adalah 5 minit. Kemudian kita akan uli lagi. Kita gunakan kain lembap.
kita tutup. Tengok pada masa sekurang-kurangnya 5 minit. Kita biar je dulu. Okay. Okay, so sementara kita tutup ni, kita boleh buat kerja lain. Kita cuci dulu bekas-bekas kita. Kita bersihkan. So, kena well organized lah, supaya mudah kita buat persiapan untuk kita nak, nanti kita nak rounding. Okay, kita nak bulat-bulatkan kita punya dough. Dan juga kita nak buat kerja lain lah, nak menebar dan sebagainya. Okay, so ni tadi selepas 5 minit kita buka. Okay, so kita uli lagi. Sama juga, kaup tekan. Okay, dan kita kneading dengan cara tertumbuk. Tekan. Okey, tarik, tekan. Okey, so sekarang ni kita dah uli lagi. Kita tutup lagi. Uli sekejap je tadi. Okey, kita tutup lagi. Kita biarkan lagi dalam lebih kurang 5 minit. Kemudian nanti kita akan uli lagi. Okay, jadi lepas 5 minit okay, dah lepas daripada 5 minit, kita uli lagi sekali. Ni pun dah cantik dah sebenarnya. Okay, so kalau kita tarik tu, okay, so ni dah siap. Kita tak perlu menguli, tapi kita tutup lagi sekali sebelum kita bulatkan. Okay, so ni dah siap selepas 5 minit. Yang kita perlu buat adalah kita sediakan margarin dan juga bowl dekat tepi dia pun tak apa. Okey, jangan oleskan dulu, nanti bila kita dah siap baru kita oleskan. Okey, so tarik dough kita tadi. Cantik dah doughnya. Okey, boleh juga tadi gunakan balik bowl ni untuk kita nak isi kat sini lah. So tak payah ni, so maksudnya bersih lah, ada pun tinggal sikit-sikit. So untuk rounding, okay, membulatkan secara asas, kita boleh je tarik satu-satu macam ni. Okay, okay, tarik satu-satu, satu tarik, satu picit. Okay, kemudian kita timbang lebih kurang satu biji tu dalam 80 gram. Okay, ni 82 gram. Okay, so maksudnya kita lebih kurang plus minus. Okay, 80 gram. So kita letak dulu satu tempat. Jangan bubuh tepung Jangan bubuh tepung ataupun margarin. Okay, nanti kemudian baru kita akan margarinkan dia. Okay, so kita dah dapat ni. Cara dia untuk nak buat rounding ni, kita nak bulat-bulatkan pun, tadi kita tarik. Okay, ada juga boleh cara dia. Ini apply untuk apa sahaja. Bila kita buat roti, okay, so boleh je kita panjang-panjangkan picit macam ni. Kemudian baru kita picit satu-satu. Okay, kita anggarkan dulu, nanti baru kita timbang. Okay, dan satu lagi cara adalah kita buat big donut. Okay, kita lubangkan, dia jadi donat. Kita koyakkan. Okay, kita dah dapat tu.
So kita putuskan. So kita dah dapat satu yang panjang. Okay. Kemudian kita pakai cutter, potong ataupun pisau. Okay. Okay, so yang ini kita timbang lagi 80 gram. Hey. So bila kita dah dapat ni, okey, so sekarang ni kita dapat 22 biji. So maksudnya 1 kilo tepung, lebih kurang kita dapat 22. Okey, tapi macam mana cara kita nak bulatkan dia supaya cantik elok? Okey. So kita sediakan tempat. Okey, yang ni kita panggil method of grounding. Macam mana kita nak membulatkan tepung? Okey. So very simple, ada orang dia terus macam ni je. Okey. Paling mudah adalah kita pijit. Okey. Macam tu. Temukan dia. So kita dah dapat tu. Tangan kita, jari kita ni tolak. Okey, so yang ni kita tolak. Okey. So kita dah dapat satu dor yang round. Lepas tu nak kemaskan lagi pun boleh. Jangan picit So kita macam tu lah. Nanti kita punya pump tapak tangan ni menyentuh permukaan do, kemudian kita bulat-bulatkan. So kita dah dapat, kita letak dulu kat tepi. Okey. Sama juga yang ni. Tekan, tolak. Kemudian kita tarik sambil kiri tarik. Kanan dia cucuk. Dan seterusnya. Okay. Ni versi kita lajukan lah. Okay. Kita laju. Okay. Kalau secara lambatnya picit. Sebab tu kalau bila kita buat roti, sweet bun ataupun roti yang ada inti, okay, so kita isi inti sama juga macam ada inti. Okay. Cantumkan. So basically kita dah dapat lah hampir bulat. Kemudian kita kemaskan. Sambil kita tolak. Okay. So kita dah dapat. Sama juga dan seterusnya. Kita terus bulatkan yang lain sampai siap. Okay. So dapat 22 biji. So ini adalah asas, okay, daripada roti canai yang ni. Nanti kita boleh buat martabak. Okay. Kita boleh buat kita panggil risoles. Kita letak inti, kita boleh buat risoles daripada ni.
So kita dah dapat semua 22 biji dough roti canai. Okay, so seterusnya apa yang kita kena buat adalah kita ambil tadi margarin tadi ni. Okay, kita sapu, oleskan dekat atas dia ni. Okay, kita tacap. Kalau kita kat rumah tak ada meja yang macam ni, kita letak dekat buat dekat para boleh, dekat meja makan pun boleh. Jangan buat kat lantai lah. Tapi kalau nak buat kat lantai mungkin kita alaskan boleh kot. Okay, so yang ini balance dia ni kita sapu ratakan dekat kita punya bowl untuk kita nak letak tadi ni. So apa kita buat adalah kita coatingkan dia. Okay, tadi kita dah buat rounding. Okay, so sekarang kita coating, kemudian kita susun. Okay, letak dulu kat tepi ni. Dan ambil seterusnya kita coating lagi dengan margarin. Okay, supaya dia tak lekat antara satu sama lain. Bismillah. Jangan risau dengan tentang margarin yang lebih-lebih ni. Nanti bila kita buat roti canai, masa kita tebar, kita akan pakai lagi dia untuk nak buat roti canai margarin. So sekarang dah siap roti kita 22 biji. Okay, kita dah coatingkan dia dengan margarin. Okay, yang ni kita akan guna nanti masa kita tebar lah. So nanti boleh masuk dulu dekat peti sejuk. Okay, sebelum kita simpan dalam peti sejuk, kita boleh taruh plastik dulu. Okay, kita tutup dengan plastik ataupun masuk je plastik. Okay, contohnya. Okay, so bila dah siap 22 biji ni, kita boleh je pakai plastik supik ni kan. Okay, so kita bungkuskan dia. Okay, so tak apa. Dan ni, bila kita simpan dalam peti nanti dia tak adalah bau dia masuk. Okay, nak kemaskan bawah dia ni pun, nak ikat pun boleh kan. Lepas tu simpan dalam peti. Tak simpan dalam peti pun still kita kena tutup. Okay, kita punya dough ni tadi, sebab kita nak elakkan dia berhabuk. Kemudian kita takut dia drying, dia mengering dan mengeras. So, bila kita tebar tu dia tak cantik lah. Okay, so selamat mencuba. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan tekan butang loceng. Okay, jadi kita kongsikan ilmu ni. Semoga yang menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan jadi saham akhirat untuk kita, insya-Allah. Okay, terima kasih.